Jadi, jurulatih bawah 23 tahun negara, Brad Maloney, terpaksa tukar pelan pada saat akhir apabila tonggak pertahanan Safwan Mazlan terpaksa digugurkan akibat positif COVID-19 selain 3 lagi pemain yang dilepaskan kerana mempunyai komitmen bersama kelab masing-masing. Dan kami difahamkan bahawa pemain-pemain tersebut adalah Alif Muttalib, Umar Hakim dan T. Syaheswaran dengan ketiga-tiganya daripada JDT 2. Sementara itu, pertahanan skuad bawah 23 tahun negara Ahmad Zikri Khalili akui bersedia sepenuhnya mental dan fizikal untuk membawa cabaran negara di Kemboja. Ini walaupun dia bersama 3 rakan lain dipanggil menyertai skuad Maloney pada saat akhir bagi menggantikan rakan sepasukannya. Bagi saya sendiri, saya dengan 3 rakan lain, ini adalah peluang untuk kami semua tunjuk dalam kejohanan AFF ni. Dan saya tak rasa kita ni special ke apa. Saya rasa setiap pemain mampu nak kalas tugasnya untuk cabaran AFF ni. Melihat agak berbeza ataupun bagaimana anda melihat skuad kali ini dengan skuad di Mongolia? Ada perbezaan yang banyak? Bagi saya, skuad kali ini dia berbeza dari segi pemain. Dan saya rasa setiap pemain yang Coach Brad pilih untuk datang sini ada kelebihan masing-masing. Okey, kita tentu sekali nak tahu tentang lebih lanjutlah tentang skuad bawah 23 tahun negara. Jadi, kita bersama dengan Zul Hamizana Azam. Selamat kembali ya ke studio dan ofis baru kita, Zul. Ya, terima kasih Adeline. Saya begitu teruja dengan ofis baru dan juga set baru di Esok Arena ni dan saya tak sabar untuk bercakap dengan lebih lanjut bersama Adeline dan juga Dayang. Kita pun excited nak buat analisis dengan Zul pada hari ini. Okey Zul, Ya, so macam mana Zul lihat ketiadaan 4 pemain utama, includinglah Safwan Mazlan tu disebabkan COVID dan ada lagi 3 pemain seperti yang dilaporkan tadi terpaksa dilepaskan because of tuntutan kelab. Yep. So ketiadaan mereka ni besar ke impact kepada skuad Brad Maloney, Zul? Okey Dayang, pertama kita harus memberi kredit kepada Brad Maloney ataupun Persatuan Bola Sepak Malaysia FM yang tidak berselindung dengan masalah skuad negara berbanding sebelum ini. Yang sebelum ini kita dapat lihat ada gap dan juga ada macam cuba berselindung dengan apa yang berlaku kepada masalah skuad negara. Tetapi kali ini mereka lebih bersikap terbuka apabila mendedahkan, apabila ditanya dengan persoalan saya bagaimana dengan situasi seorang pemain yang tidak bersama pasukan. Maloney mengesahkan bahawa Safwan Mazlan tidak dapat bersama pasukan kerana COVID-19. Saya percaya ketiadaan Safwan Mazlan ini agak merugikan kepada Safwan sendiri dan juga Maloney kerana prestasi Safwan sendiri begitu baik bersama skuad projek FAM MSN sebelum ini, sebelum menyertai Terengganu FC 2. Jadi kita ingin lihat perkembangan Safwan itu sendiri dan sudah pasti menjadi persoalan dan juga saya percaya akan menjadi perdebatan di kalangan netizen di luar sana apabila 3 pemain lagi tidak dapat bersama pasukan. Kebetulan 3 pemain ini semuanya daripada JDT 2 dan sudah pasti apabila melibatkan JDT banyak sentimen yang akan berlegar di fikiran peminat. Pemain terbabit yang mungkin saya boleh kongsikan di sini dan juga sudah dinyatakan ialah Alif Muttalib, T. Syaheswaran dan juga Umar Hakim. Kita mungkin umum tahu Umar Hakim seorang pemain yang baik, seorang pemain yang sentiasa berada dalam pilihan ataupun radar Maloney. Jadi ketiadaan Umar Hakim ini saya percaya agak sedikit sebanyak menjejaskan perancangan awal Maloney dalam menghadapi kejohanan AFF. Dan saya sendiri mahu melihat Alif Muttalib yang dicanang sebagai orang kata wonder kid. Tetapi sayangnya dia sekali lagi tidak dapat bersama pasukan selepas kempen kelayakan AFC di Mongolia tahun lalu. Dayang. Oh, okey. Tapi kan Zul, adakah 4 pemain pengganti yang dipanggil last minute ni boleh menjalankan tugas mereka seperti yang diharapkan oleh Coach Brad Maloney? Betul mujur 4 pemain sedia menggalas tugas ataupun menyahut cabaran Maloney pada saat akhir. 4 pemain terbabit kita harus beri sekali lagi kredit kepada Selangor FC yang melepaskan pemain walaupun saya percaya Selangor FC mempunyai perancangan kepada setiap pemain ini di mana mereka sudah diserap ke skuad utama. Zikri Khalili, Harith Haikal, Syih Izzahan dan juga
Azrin Afiq, 3 pemain pertahanan dan seorang penjaga gol, di mana keempat-empat pemain ini menggantikan 4 pemain yang dilepaskan. Maksudnya di sini mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan itu sesuai dan wajar dipanggil, dan melihat kepada kemampuan kelayakan mereka dalam skuad utama sudah pasti agak relevan dan saya percaya memang tepat pada waktunya, kerana saya boleh katakan Azrin Afiq, Harith Haikal dan juga Zikri merupakan tonggak di benteng akhir. 3 pemain ini mengemudi benteng akhir ketika kita mencipta sejarah layak ke Piala AFC bawah 23 di Mongolia, di mana dalam kempen itu kita hanya dibolosi 1 gol sahaja daripada 3 perlawanan. Jadi memang memberi manfaat dan juga memberi impak yang baik kepada pasukan, walaupun pada awalnya kita kehilangan 4 pemain, tetapi yang menggantikan ini bukan calang-calang, pemain yang berkaliber, pemain yang wajar dipanggil. Cuma menjadi persoalan bagaimana pemain ini nak gel bersama pemain sedia ada dalam skuad yang dah berlatih mungkin beberapa minggu terdahulu dalam saat-saat akhir ini sebelum mengharungi cabaran sebenar di Kemboja nanti, Ed. Alright, okay. So kita tak nak risau, banyak sangat kerisauan lah tentang apa yang nak terjadi dengan pemain-pemain, tentang barisan pemain nanti. Yeah. So kita nak fokus juga kepada aksi pemanas badan pasukan Brad Malone ini. Difahamkan aksi pemanas badan terakhir mereka adalah berdepan dengan KL City. So apa yang boleh kita expect daripada pertemuan ini nanti, Zul? Okey, kita menjangkakan Melanie akan mencuba kombinasi yang terbaik ataupun mencuba kombinasi yang akan diletakkan dalam peranan sebenar. Kita tahu 4 pemain baru tiba dan itu akan menjadi ujian kepada Melanie untuk memastikan beliau dapat menemui kesebelasan terbaik. Dan saya percaya sebenarnya kalau kita lihatlah, ia menjadi medan pemilihan kepada senarai akhir Melanie untuk dibawa ke Kemboja. Tetapi berdasarkan situasi semasa dan pengesahan Melanie sendiri, di mana beliau mahu membawa seramai 28 pemain, dan ketika ini beliau mempunyai seramai 28 pemain. Jadi saya rasa tiada pemain yang akan digugurkan. Semua 28 pemain yang berada dalam skuad kebangsaan ketika ini, skuad muda negara ini, akan dipilih dan dibawa ke dibawa ke Kemboja. Cuma yang menjadi platform untuk peranan bertemu KLCT ini adalah menguji kombinasi seperti saya katakan tadi, dengan kehadiran 4 muka baru, 4 pemain yang baru menyertai pasukan. Jadi peranan ini cukup penting dan kita harapkan tiada isu kecederaan, tiada isu kepenatan, supaya kita dapat mengumpulkan, membawa barisan terbaik ke Kemboja, di mana cabaran yang cukup genting. Ini menjadi misi pertama FM dan juga bola sepak negara. Kita mahu melihat kejayaan selepas gagal dalam Piala Suzuki AFF 2020 Disember tahun lalu. Okey, Zul, kita nak moving forward lah ya, kepada apabila skuad negara akan ke Kemboja pada 11 Februari kalau tak silap saya. Apa yang kita boleh jangkakan daripada persembahan mereka di situ kalau kita berdasarkan lawan-lawan yang bakal dihadapi oleh skuad Brad Malone? Saya jangkakan satu cabaran yang sukar tetapi ada peluang. Sebab kita difahamkan beberapa lawan skuad negara menampilkan ataupun menggunakan pendekatan membawa pemain bawah umur. Macam contoh Thailand misalnya menyenaraikan pasukan bawah 19. Jadi walaupun kita jangkakan Thailand satu pasukan yang kuat, tetapi apabila mereka mengambil pendekatan ini, jadi kita mempunyai peluang. Dan lain-lain pasukan sudah pasti kita memiliki kelebihan seperti mungkin Laos maupun Kemboja sebagai tuan rumah. Yeah. Malaysia tidak harus terlepas peluang kerana kita sebenarnya menampilkan barisan yang agak baik walaupun tidak mempunyai pemain seperti Luqman Hakim dan juga Arif Aiman yang boleh menyertai skuad kali ini. Tetapi saya melihat cabaran yang menanti pasukan negara sukar tetapi mempunyai peluang secara dasarnya, dan saya percaya FAM sendiri meletakkan sasaran sebagai sasaran ke final. Juara mungkin, tetapi sasaran ke final itu menjadi matlamat utama kunjungan skuad negara di Kemboja nanti, Ed. Okay, saya yakin mereka mampu ke final sebenarnya, Zul. Betul, kita saya pun mengharapkan. yakin juga. Kita percaya kepada skuad Brad Malone. Okey, thank you Zul atas perkongsian anda. Sama-sama, thank you. Ed. Terima kasih, Zul.